Alright guys, patutnya video ni dikeluarkan pada minggu lepas, tapi disebabkan minggu lepas aku kena COVID, memang kerja tak jalan lah. Bukan takat channel aku tak jalan, channel Wiser pun aku tak buat video masa aku kena COVID. Jadi benda tu mengacau sikit lah schedule untuk bulan ni punya video. Jadi akhirnya aku kembali sihat. Dan hari ni aku nak review sebuah telefon X flagship yang mungkin korang tak expect lah harga dia, iaitu Samsung Galaxy S20. Aku beli telefon ni dekat marketplace dengan harga RM1,350. Yes, harga macam tu boleh dapat ada S20 ni. S20 ni bagi aku dari segi spesifikasi dia dah cukup padu lah untuk harga macam tu. Kau dapat software update yang terbaru dan macam-macam lagi lah. Ni aku nak cerita dalam video ni. Jadi untuk video kali ni aku nak menjawab persoalan-persoalan orang yang tertanya, adakah Samsung Galaxy S20 ni masih relevan untuk digunakan pada tahun 2022 ni. Jadi tak nak buang masa, roll intro. Jadi sebelum aku menjawab persoalan korang semula, adakah telefon ni relevan? Mari kita tengok apa yang dimaksudkan dengan relevan. Mengikut Kamus Bahasa Melayu, relevan bermaksud ada kaitan atau hubungannya dengan apa yang dibicarakan, apa yang berlaku dan sebagainya. Jadi nak senang katalah, relevan tu dia macam kau perlu ke benda tu untuk diri kau. Contohnya macam aku ni memang tak kisah sangat pasal chipset sebab aku tak main game phone. Jadi benda yang relevan untuk aku adalah dia punya software, dia punya screen dan chipset dia pun penting tak, tapi aku guna chipset tu lebih kepada performance phone tu sendiri lah, bukan untuk gaming semua tu. Lepas tu harga dia. Empat benda ni adalah benda yang paling penting untuk aku. Tapi untuk orang lain mungkin dia agak subjektif. Mungkin untuk dia relevan adalah bateri, dia punya design ataupun dia punya kamera. So relevan tu semua orang ada dia orang punya falsafah tersendiri untuk setiap orang. Jadi benda tu aku tak boleh nak cakap lah macam mana kan. Okey, aku nak mulakan dengan rekaan telefon terlebih dahulu. Aku tak suka sangat sembang rekaan, tapi nak sentuh sedikit lah sebab ni korang nak tahu macam design dia kan. So Samsung Galaxy S20 ni design dia memang sangat clean, minimalistic dan nampak moden lah dengan design yang straightforward je. Kau tengok design dia, warna biasa je, tak ada macam corak-corak pelik-pelik. Lepas tu kamera design atau kamera model pun nampak cantik. Aku lebih prefer kamera model S20 ni berbanding dengan S21 ataupun S22 sekarang ni. Jadi it looks nice. Tapi benda yang aku paling suka lah pasal smartphone ni adalah saiz dia yang sangat compact, iaitu 6.2 inci sahaja. Atau nak senang kata screen ni lah 6.2 inci sebab dari dia punya ni lah orang kata body to screen ratio kan. So 6.2 inci memang sangat seronok kalau kau nak guna dengan satu tangan je phone tu kan. So tak adalah macam susah sangat compare. Sebelum ni aku pakai S21 Ultra, besar nak haram, 6.8 inci tak silap aku. Kau nak pakai satu tangan tu benda yang agak mustahil lah kalau melainkan kau Michael Jordan lah, tangan besar kan. So bila kau pakai satu tangan tu, kadang-kadang kau nak tolak control center kan, pakai S21 Ultra tu. Aku pernah sekali accident, tangan aku tergeliat disebabkan phone tu. Aku nak tolak control center tapi sebab aku malas nak tolak ke atas tangan aku tarik guna jari besar aku ni. Jadi ibu aku sekali tak bercakap pasal skrin tadi, skrin telefon ni antara yang terbaik lah korang boleh dapatkan dengan harga bawah 1,500 ni. Ia menggunakan skrin berukuran 6.2 inci macam aku cakap tadi, Dynamic 2x AMOLED dengan 120Hz refresh rate dengan resolusi 1440p. Tapi peringatan kuat korang semua, 1440p ni hanya support untuk 60Hz sajalah. Jadi kalau kau nak guna 1440p tak boleh pergi lah 120Hz tu. So nak senang cerita tu kau pakai 1080p dah cukup dah lah dengan 120Hz tu sebab memang dah smooth. Kalau kau nak pakai Quad HD aku tak suggest sebab satu 60Hz tak best. Lepas tu bateri memang macam air lah bila pakai resolusi lebih tinggi ni. So 1080p dah cukup dah lah. Bagi aku Dynamic AMOLED 2x ni antara teknologi skrin yang terbaik lah kau boleh dapatkan pada masa sekarang ni. Memanglah sekarang ni dia dah 2 tahun tapi ni antara teknologi yang terbaik dari segi skrin. Kalau compare dengan S21 dengan S22 memanglah ni macam ketinggalan sedikit. Tapi skrin ni memang cantik gila walaupun dah 2 tahun. Tapi serius kata lah, kau tak akan menyesal punya dengan skrin jenis macam ni sebab sedap bila pakai. Dah lah smooth, lepas tu cantik pula, warna dia yang cantik, kontras yang tinggi, lepas tu warna pun punchy macam screen AMOLED kan, memang korang expect lah cantik kan. Screen ni memang 10/10 walaupun aku ada dengar cerita lah ada masalah screen semua tentang S20 ni, tapi aku pakai dekat 2 minggu 3 minggu ni kan, memang aku tak perasan masalah apa-apa lagi lah pasal smartphone ni. Jadi mungkin diorang ada masalah yang tersendiri ke. Satu benda yang aku terlupa nak mention lah masa aku sembang pasal screen tadi adalah dia punya fingerprint sensor. Fingerprint sensor dia agak slow sebab dia menggunakan ultrasonic sensor yang generasi yang pertamanya. So kalau kau nak compare S21 Ultra atau S22 sekarang ni, memang laju lah sebab dia orang pakai second gen-nya. Yang ni first gen, dia bukan tak bagus tapi dia lebih slow lah. Dia macam ambil masa sedikit lah nak detect tu. Tapi bagi aku it still work dan fingerprint sensor lebih secure kan.
Okey, aku tahu satu benda yang ramai orang tak minat pasal phone Samsung ni adalah dia punya chipset iaitu Exynos. Untuk Samsung Galaxy S20 ni, ia menggunakan Exynos 990 5G dan bagi aku chipset ni is not the best lah. Betul lah macam orang cakap tu. Salah satu masalah dia adalah dia kadang-kadang tu randomly cepat panas. Tak tahu sebab apa. Guna kamera pada jangka masa yang lama tu memanglah panas. Dan main game jangka masa pun panas juga. So benda tu memang kita expect lah semua chipset akan panas sebab dia menggunakan power kan. Power chipset tu sendiri. So benda makin panas takkan makin sejuk kan. Tapi satu benda isu yang aku nampak dengan chipset ni adalah dia tak padu sangat macam Snapdragon 865 yang hadir pada tahun tu. Aku main macam COD Mobile pun dengan max setting tak rasa smooth langsung. Kalau kena main lowerkan setting dengan frame rate extreme baru rasa macam berbeza sedikit lah dan rasa sonok nak guna. Tapi bila kau main max setting kat grafik tu, it's not the best choice lah. Lepas tu untuk Genshin Impact okay, ni experience yang paling lawak lah aku pernah guna dekat mana-mana smartphone. Phone ni overheat masa aku download Genshin Impact tu. First time aku main phone kan, overheat bila download Genshin Impact. Download mat, bukan main game lagi. Tapi bila main game tu tak adalah isu panas teruk sangat. So aku tak pasti kenapa dia overheat bila aku download Genshin Impact tu dekat phone ni. Tapi bila main game tu max setting mungkin tak boleh pergi jauh sangat. Kena main medium 60fps baru sedap. Tapi itulah, nak main Genshin Impact boleh je. Tapi satu benda lah aku cakap korang semua, kalau korang rasa nak beli phone ni untuk gaming, lupakan je kot. Sebab aku tak rasa it's really a good idea. Lebih baik korang cari phone yang pakai Snapdragon 865 lagi sebab dia punya chipset yang lebih elok lah berbanding dengan ni. Lagi satu benda yang aku nak mention yang aku rasa tak suggest juga adalah bateri dia. Bateri dia walaupun 4000 mAh tapi dia tak bertahan lama sangat lah macam 4000 mAh tu. Okay, sebab satu dah 2 tahun tu benda yang logikal lah. Lagi satu, dia punya chipset pun tak beberapa power efficient sangat disebabkan tu lah. Bateri dia kau boleh dapat around, okay ni experience aku dapat 5 ke 6 jam free on time. Yang tu maksimum, kau takkan dapat 7 jam. 7 jam tu mungkin kau tak sentuh phone lah. Yang tu kau dapat 7 jam. Expect dia punya battery life tu tak beberapa lama sangat lah. Lagi satu, dia punya charging time pun tak laju sangat. Maksimum kau boleh dapat dengan phone ni adalah 25 watt. Kalau kau beli charger dia, tapi kau belikan charger macam aku 50 watt ni, boleh je. Lenjainya 25 watt juga dia charge. So tak ada masalah kat sini. Ada dua benda yang aku paling suka pasal smartphone ni adalah dia punya kamera dan dia punya software. Aku cakap pasal software dulu. Software dia menggunakan One UI 4.0 yang berasaskan Android 12. Yes, kau awal-awal beli phone ni kau akan dapatlah Android 11 One UI 3.0 tapi dia akan terus auto update ke One UI 4.0 Android 12, which is very nice. Walaupun phone ni dah 2 tahun, software update dia benda yang aku paling suka lah pasal phone Samsung ni. Lagi satu, kau akan dapat final update dia nak tahun depan disebabkan dapat 3 years software update. So Android 13 adalah dia punya final update lah. So bagi aku logik lah. Bagi aku dengan harga macam tu, software update laju, lepas tu dapat lagi benda yang worth it lah. Kalau compare dengan phone sekarang macam Xiaomi, Realme, nak dapat software update tu lembab mat, lepas tu penuh dengan bugs pula kan. So compare dengan ni, aku rasa ni lagi berbaloi lah kalau kau nak software experience yang lebih clean tu. Untuk selebihnya tu, untuk One UI 4.0 ni, semua fungsi-fungsi Android 12 adalah pada telefon ni, macam widget, lepas tu permission access dan banyak lagi lah yang Android 12 bagi dekat telefon ni. So tak ada hal lah pasal bug software tu, benda yang korang tak payah fikir sangat bila korang beli phone Samsung ni. Okey, untuk kamera pula. Kamera dia adalah satu benda yang aku tahu ramai orang setengah beli phone sebab kamera sahaja. Benda tu memang kita tak boleh lari lah, sebab kamera phone sekarang menjadi sebuah benda yang penting lah. Sebab sekarang ni kita banyak travel kan. Lepas tu takkan kau nak bawa kamera untuk rata, susah agak. Pakai phone pun dah cukup okey kan. So benda tu ramai orang carilah. Dan untuk Samsung Galaxy S20 ni, kamera dia memang terbaik. Dia hanya menggunakan 3 kamera saja, tapi 3 kamera belakang ini dah cukup powerful lah, iaitu 12 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel ultra wide dan 64 megapiksel telephoto. 3 kamera ni dah cukup perfect lah untuk korang semua ambil gambar dengan elok. Untuk selfie pula, ia datang dengan 10 megapiksel. Selfie dia pun bagi aku walaupun 10 megapiksel saja, dia punya image processing dah cukup cantik dan nampaklah elok dengan dia punya dynamic range yang elok. So overall tu, aku punya konklusi untuk korang semua, gambar dia cantik. Dan aku tak ada komplain apa sangat lah. Dynamic range dia bagus. Memang betul-betul level flagship. Walaupun dah 2 tahun sekarang ni kamera dia. Pada korang semua yang nak record video pula, phone ni berekod sehingga 8K video dengan 24fps. Aku tak saja sangatlah korang record video 8K, tapi fungsi tu ada, which is bagi aku bagus lah. Dia macam bagi alternatif untuk kau untuk record 8K, tapi benda tu tak relevan lah sebab file besar. Lepas tu dia punya footage pun pelik lah. Kau tengok sini footage dia macam tak beberapa stable sangat lah. Tapi untuk video kau boleh record lah 4K 60 dan 4K 30. So that's kinda nice lah.
Jadi sebagai konklusi, adakah korang patut beli Samsung Galaxy S20 ni? Jawapan dia mengikut keperluan kau lah. Adakah ia relevan dengan keperluan kau? Adakah kau rasa kamera tu penting, skrin cantik penting dan harga murah tu penting juga? Kalau okey, aku suggest korang beli. Tapi kalau kau nak gaming experience yang best, bateri yang boleh tahan lama, mungkin consider phone lain lah, disebabkan ada banyak lagi telefon second hand yang kau boleh dapatkan dengan harga macam ni juga. Jadi untuk video akan datang aku akan ceritalah phone-phone yang mungkin harga sama juga macam ni tapi chipset lagi paduan. So stay tuned for that lah. Kepada korang semua yang nak beli telefon ni, korang boleh dapatkan dia dekat Shopee atau Lazada lah. Tapi kedai second hand aku akan cari kan, aku letak link kat description. Tapi kalau kau nak the best one, nak lagi cepat, kau beli dekat marketplace lah. Tapi pastikan beli COD, jangan pergi beli post. Nanti kau beli post, dia hantar kau batu kotak phone, pisang. Aku tak bertanggungjawab lah. So pastikan beli COD dulu lah. Jadi itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.